Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk pengisian pada pagi ini nampaknya Ustaz Zulkifli tak sampai. InsyaAllah kita belum sepakat tengok pada pagi ini ayat ke 112 surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. Baik, itu beberapa ayat daripada surah Al-Mu'minun di akhir-akhir lah, muka surat terakhir dalam surah Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ya, Allah Taala tanya. Qala, ya. Kata ke Allah Taala, kam labistum, berapa lamakah kamu di dunia ini kalau kata nak kira dengan tahunnya. Ya. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lamakah kamu berada di atas muka bumi ataupun kamu hidup di atas dunia, kalau nak kira dengan lama masanya. Kira dengan tahun. Kalau bilang dengan tahun, berapa tahun. Baik, tuan-tuan dan puan, maknanya cerita kata dalam ayat ini, beberapa ayat yang saya bacakan tadi, Ibnu Katsir menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala nak beri peringatan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, bahawasanya kehidupan di dunia ini hanya sekejap saja, jangan dilalaikan dengan perkara-perkara yang lara. Jangan dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, apatah lagi perkara-perkara yang Allah Taala larang. Hak lara pun kita nak jauh dah. Di mana yang disebutkan oleh tazkirah kita semalam, ya, bagi semalam Ustaz Wan Muhammad sebut, ya, maknanya jangan terlibat diri kita dengan perkara-perkara yang lara, ya, sehingga tuan-tuan kita berdoa tiap-tiap malam, tiap-tiap malam kita berdoa dalam doa selepas tarawih kita, ya, wa anil lagwi mu'ridin, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada perkara-perkara yang lara. Wabil huda mutamassikin, dengan hidayah kami nak berpegang. Wa anil lagwi mu'ridin, dan perkara lara kami nak jauh, minta jauh dengan Allah Taala. Wa fid dunya zahidin, dunia ni kami nak zuhud. Wa fil akhirati raghibin, akhirat kami sangat mengharap. Nah, itu doa kita dah duk baca tiap-tiap malam dah. Amin dirah dah. Dia amin dirah kat mana? Wa bihurin ainin mutazawwijin, ya Allah kami nak kahwin dengan bidadari. Tu lagi derah. Tahulah tak? Baik, itu yang kita doa tiap-tiap malam ni. Kadang-kadang tak ada doa pun. Tak ada doa tak ada.
Hak 8 tak berdoa tuan-tuan. Ha, 8 tu tak berdoa. Sampai 20 berdoa. Ya, kalau buat dekat 8 tak berdoa lagi. Kalau masjid buat 20 lah. Kalau masjid tu, kalau tempat tu buat 8 dah sampai doa tu. Kalau masjid buat 20 kita buat 8 tak dah lah doa tu. Doa apa tahu? Doa kalau lah. Doa lah juga. Malam ni insya-Allah kita dah masuk malam yang ke-26, 27. 4 malam lagi dah. Sat lah. Yang tu Allah Taala tanya dalam ayat ni lah. Allah Taala kata, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin?" Berapa lamakah kamu di dunia ini kalau nak kira dengan tahunnya? Maka jawab manusia, semua yang duduk di padang mahsyar tu jawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka akan berkata, ya Allah ya Tuhan kami duduk dulu di dunia ni sehari ataupun kurang daripada sehari. Tu je jawapan kita. Hak 100 tahun jawab sehari. Hak 50 jawab setengah hari. Ya, jawab macam tu je. Ya, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Maka berkatalah mereka, kami hidup di dunia dulu lebih kurang sehari ataupun setengah hari. Fas'alil adin. Maka tanyalah kamu orang-orang yang yang apa ni, adin ni, orang-orang yang tak mau ikut perintah Allah Taala. Ya, adin ni maknanya kalau bahasa orang utara ni panggil ketegak lah. Jenis ketegak tu. Tanyalah buat tu. Ya, kalau kata kalau nak tahu rasa hidup di dunia ni macam mana, ya, hidup di dunia itu, ya. Maknanya hanya akan mengatakan kami hidup di dunia tu sehari ataupun setengah hari sahaja. Ini tuan-tuan, ya, maknanya kehidupan yang singkat ini, betul Allah Taala peringatkan kepada kita supaya kita jangan dilalaikan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, ya, tidak ada gunanya, habis masa begitu je. Ya. Kita banyak menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang sia-sia, padahal pada ketika itu banyak benda yang boleh kita buat lebih-lebih lagi lah pada dalam bulan Ramadan, dalam suasana kita hari ni tuan-tuan, di akhir Ramadan 10 akhir, ya, tak tahulah lah tu qada lepas qada lagi, ya, tak rasa dak pasal kita tak jumpa. Nah, pasal tak jumpa lah tu qada tu macam mana, makna dak lagi malam ni kok. Ya, kalau ada lagi malam ni, malam esok sampai ke sudah, insya-Allah ada jumpa. Tapi yang kita jangan dok berkira kata ada tak lagi, tanya diri bersedia atau tidak lagi kita untuk jumpa dengan Lailatul Qadar. Ya, dah buat persediaan, banyak mana persediaan yang kita buat untuk berjumpa dengan berada dalam suasana Lailatul Qadar. Ya, maknanya berlaku tak berlaku tu itu hak Allah Taala, rahsia Allah Taala. Tuhan akan bagi. Dah kalau berlaku dah maknanya kita dah buat dah persediaan, kalau tak lagi pun kita akan buat, ya, terus sampailah malam yang terakhir, ya. Jangan malam terakhir pula tak mari. Nah, malam hari Sabtu, malam Ahad tu, hari Sabtu malam Ahad, esok nak raya tu, ada dah orang. Ya, pasal tak ada tarawih pada malam tu. Ada tarawih duk tunggu nak pengumuman raya, ya, dia pengumuman raya awal lagi. Pukul 8 umum dah raya. Nah, dalam berita tu umum raya dah, maknanya tak mari dah. Seronok. Tuan-tuan, malam raya tu adalah malam kemenangan bagi kita. Malam kemenangan bagi umat Islam. Umat Islam dia menang seperti mana Nabi tunjuk contoh kepada kita. Nabi menang menawan balik kota Mekah. Menang lawan balik kota Mekah yang selama ini Mekah itu menjadi musuh, ya, musuh ketat kepada umat Islam. Orang Mekah, ya, sangat-sangat memusuhi umat Islam, sehingga pada tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan 18 Ramadan umat Islam dapat menawan balik kota Mekah. Nabi menang, ya, kemenangan itu Nabi sambut dalam keadaan khusyuk, tawaduk, sehingga disebutkan dalam sirah Nabi menunggangi untanya sehingga Nabi tunduk nak mencecah kepala Nabi itu, dahi Nabi itu ke pelana unta. Itu sambut kemenangan. Tuan-tuan, menang besar tu, menang besar tu maknanya dapat menawankan satu musuh yang, ya, sentiasa mengganggu umat Islam. Pada ketika itu tuan-tuan, Mekah je. Yang mengganggu umat Islam pada ketika itu Mekah je.
Hak lain tak lagi. Rom ke Parsi ke belum lagi mengganggu umat Islam. Hanya pada ketika itu Mekah. Ya, Nabi dapat menundukkan, mengalahkan tentera Mekah pada ketika itu, tapi Nabi sambut macam mana? Jadi kita tuan-tuan, alhamdulillah, maknanya kalau kata Allah panjangkan usia kita sampai malam Ahad ini, ya, sampai malam Ahad nak mari ni, maknanya kita menang tu. Dah selesai dah laksanakan tuntutan fardu puasa kepada kita 29 hari. Sebulan lah, sebulan 29 hari. Makna kemenangan kepada kita tu bagaimana kita nak sambut pula. Entah bakal mercun ke? Meriam buluh ke? Entah. Ya, tengok balik Tengok pada sirah Nabi. Nabi tunjuk kepada kita kemenangan besar tu hak Nabi tu. Kita ni kemenangan lawan hak ni ya. Kemenangan kita ni, ya, kemenangan lawanan tahunan kita, ya. Kalau kita bermusuh tahunan dengan nafsu kita, ya, tahunan kita berlawan dengan syaitan itu, tapi kita dapat kemenangan pada malam itu. Apa persediaan yang kita buat? Nabi SAW mengajar kita, bila kata kita dapat kemenangan, hendaklah kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, bila kata kita menang, bertasbihlah memuji Allah Ta'ala, wastaghfir, dan memohonlah keampunan kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha menerima taubat. Ini tuan-tuan, maknanya kita ke mana pun kena kembali kepada Allah. Malam kalau raya, banyakkan takbir, baca Quran, ya, terus baca Quran. Bukan simpan tak, ya, terus baca Quran kita, terus kita melakukan ibadat-ibadat lain, ya. Kalau malam lain kita boleh bertarawih, ya, sampai 20 rakaat, ya. Tapi malam tu tak ada dah, tarawih tak ada dah. Cuba ganti dengan solat-solat lain, ya. Saya harap pihak masjid tolong buat lepas-lepas sembahyang Isyak tu tolong buat sembahyang sunat tasbih. Haji dah. Pakat-pakat buat. Pasal saya tak ada dah masa tu. Ya, duk kira duk isi beg dalam ni. Daripada tengok dah hak mana tak nak pakai masuk dalam beg siap-siap dah. Sehari dua lagi bergerak lah. Macam tu lah, ya. Tapi insya-Allah kami kalau di kampung buat macam tu lah. Malam raya maknanya lepas Malaysia kami buat sembahyang sunat tasbih. Kita gantikan dengan sembahyang sunat tarawih, ya, kita sembahyang sunat tasbih. Ramai-ramai kita buat secara berjamaah sembahyang sunat tasbih, ya. Dan mudah-mudahan lah, ya, tekuk pihak masjid, Tuan Haji usukkan buat pengumuman pada hari Jumaat ni, malam raya tu pakat mai ramai-ramai kita sembahyang sunat tasbih. Sunat tasbih ni kadang-kadang tuan-tuan ada orang tak pernah buat pun. Orang tak pernah buat pun. Memanglah ada kata macam tu lah, sunat tasbih ni kalau baik tiap-tiap malam, kurang sikit seminggu sekali, kurang lagi sebulan sekali, kurang lagi setahun sekali, kurang lagi tak payah buat. Setahun sekali pun tak boleh buat, tak payah. Ya. Mana cubalah, cuba kita cari jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala dah sebut kepada kita sini warning, ya, sebagai peringatan kepada kita bahawa kamu akan hidup sekejap sahaja. Kamu akan rasa kehidupan ini sekejap sahaja, ya. Kita akan menjawab sendiri ni, ya, manusia akan jawab sendiri. Qalu labisna yauman ba'dham, kami mengatakan, lalu mereka mengatakan kami duduk di dunia itu sehari ataupun setengah hari sahaja. Macam tu je. Qala illa bistum illa qalila, maka Allah Ta'ala kata sungguh memang begitu, kamu akan hidup sikit, ya. Kamu akan hidup sekejap, ya. Lau annakum kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Kalau kita tahu sungguh, ya, kalau kita tahu sungguh tentang kehidupan kita ni memang sekejap saja. Tapi kebanyakannya manusia tak tahu, lalai, ya, dilalaikan oleh suasana tadi, maka dia tak jumpa. Tak tahu tentang tugas dia, ya. Tugas kita ni tuan-tuan seperti mana saya sebut, mana tugas kita sebagai khalifah, di atas muka bumi, tugas kita sebagai hamba di atas muka bumi. Kalau kita nak jalankan tugas kita tadi, kita akan rasa sekejap sahaja masanya. Kalau kita nak buat sungguh-sungguh sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
sebagai khalifah yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala beri tanggungjawab kepada kita di atas muka bumi ini, maka kita akan rasa sekejap. Tapi kalau orang tak faham, orang tak tahu tentang tanggungjawab dia, dia akan rasa lama. Tak apa, lambat lagi. Nantilah. Hak tak kahwin nanti lepas kahwin. Lepas kahwin tunggu dapat anak. Lepas dapat anak, tuan-tuan tunggu umur 40 nak berubah. Lepas 40 tunggu pencen nak berubah. Dia tunggu satu dia tunggu. Satu masa dia tunggu. Nak buat perubahan kepada diri dia sendiri. Tuan-tuan, maknanya kita kena ingat bahawasanya kita ni sekejap saja. Dalam keadaan bila-bila masa. Bila-bila masa saja Allah Ta'ala akan panggil balik kita kepada asal kejadian. Asal kejadian kita akan panggil balik kita. Makna dari tanah kembali kepada tanah. Tunggu masa je. Tak tahu siapa akan beri gugur dulu. Baik. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasah. Adakah kamu menyangka, kata Allah Ta'ala, adakah kamu menyangka sesungguhnya kami menciptakan kamu itu sia-sia sahaja? Baik manusia, adakah kamu menyangka kami buat kamu ni sia-sia saja-saja? Tak ada. Kita pun tuan-tuan, kalau buat sesuatu tu mesti ada tujuan dia. Buatlah apa saja pun ada tujuan dia. Tak ada orang buat ni dalam keadaan, kalau orang tanya pasal apa buat ni saja. Tidak. Semua apa yang dilakukan oleh kita sendiri pun ada tujuan dia. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni dalam keadaan dalam penuh tanggungjawab. Ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh manusia. Kita kena buat, nak ikut perintah Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia buat manusia, kemudian Allah Ta'ala bagi akal. Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia yang terbaik sebagai rasul. Kemudian Allah Ta'ala turun pula ayat-ayat dia ataupun turun pula kitab-kitab dia untuk menjadi panduan hidup. Itu kata manusia tu, supaya manusia tidak akan lari daripada matlamat asal kejadian dia. Kenapa Allah Ta'ala jadi manusia ni? Tidak seperti makhluk-makhluk lain. Makhluk lain Allah Ta'ala jadi ada tujuan dia juga, tapi tidak dibebankan sebagai tugas khalifah. Ada tujuan, walaupun nyamuk, walaupun sebesar nyamuk, walaupun sebesar semut, Allah Ta'ala jadikan mereka ini dalam keadaan penuh tanggungjawab. Ada tujuan Allah buat, tapi tidak dibebankan dengan tanggungjawab sebagai khalifah. Tapi manusia Allah Ta'ala jadi pasti betul. Sebab tu Allah Ta'ala tanya, adakah kamu menyangka bahawa kami jadikan kamu ni bersia-sia sahaja? Lepas buat tu lepas gitu je, sudah selesai dah jadi manusia dah. Kamu jadilah sendiri, teruslah dengan kehidupan kamu. Kamu nak buat apa kah? Tidak begitu. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu menyangka bahawasanya kamu tidak akan kembali kepada kami. Duk sangka macam tu nak. Manusia kadang-kadang terlupa kata kerja dia ni ada, dan lupa pula bahawa dia akan kembali kepada Allah. Manusia tuan-tuan, maknanya kita ingat pada diri kita sendiri, maknanya sampai bila pun kita akan balik kepada Allah. Sebab itulah bila kita dengar musibah, kita dengar kematian, kita bersebut inna lillah, sungguhnya kami daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada dia. Sama juga lah tuan-tuan, bila kita kembumikan orang macam tu juga lah. Bila kita kembumikan orang, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pegang tanah lah, kita pegang tanah tu, kepai tanah yang pertamanya minha khalaqnakum, daripadanya lah kamu dijadikan. Wa minha nu'idukum, kepadanya jugalah kami kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya jugalah kamu akan kembalikan kali yang kedua. Kita pergi tengok orang kubur jenazah macam tu lah. Mana sebutlah, kita sebut. Mana yang pertamanya pegang tanah, maknanya sebagai simbolik kepada kita bahawasanya manusia ni dijadikan daripada tanah. Asal kejadian tanah, minha khalaqnakum, daripadanya juga, daripada tanah itu manusia dijadikan. Wa minha nu'idukum, kepadanya lah kami akan kembalikan kamu, hantar balik ke tanah, masuk dalam tanah.
Nah, manusia kita akan masukkan dalam tanah. Ya, di mana saja pun masuk dalam tanah. Tak bakar, kita tidak bakar, kita tak buat seperti mana agama-agama lain. Kita akan hantar balik kepada tanah. Sebab apa? Manusia itu asal daripada tanah. Dan ingat bahawasanya daripada tanah itulah juga manusia akan dikeluarkan semula jadi manusia untuk kali yang kedua. Macam ni lah juga kita selepas daripada beberapa ribu tahun kemudian akan balik macam ni. Nah, tidak ada siapa dah nak boleh sanksi tentang kejadian manusia untuk kali yang kedua tu. Sudah pasti Allah Ta'ala akan kembali. Ya, sebab itu Allah Ta'ala kata, wa annakum ilaina la turja'un. Sungguhnya kamu akan kembali kepada kamu. Ya, sungguhnya kamu akan kembali kepada aku. Manusia akan balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan manusia duk sangka Tuhan buat tak ada apa-apa, saja-saja buat kemudian tak ada. Ya, kalau begitu tuan-tuan maknanya tak adillah Allah Ta'ala. Nah, buat manusia kemudian lepas begitu kemudian pula tidak ada dah pembalasan kepada manusia, tak bangkit semula manusia. Tidak ada pembalasan dan sebagainya kepada manusia di atas segala kelakuan-kelakuan manusia. Maknanya orang zalim akan hidup dalam kezaliman dia. Ya, orang yang aniaya, orang yang doa, orang yang lemah hidup dalam kelemahan dia sampai kesudah. Tidak, bukan begitu. Allah Ta'ala jadi manusia ini ada tujuan dia, maknanya sampai hari akhirat akan terima pembalasan. Hak baik maka baiklah pembalasan dia, yang buruk maka buruklah pembalasan dia. Sebab itu Allah Ta'ala pandukan kita dengan Al-Quran. Bagaimana nak jadi manusia yang baik, ya, bagaimana nak mengelak daripada sifat-sifat yang sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut fata'ala Allahul malikul haq. Ya, maka maha tinggi Allah Ta'ala yang menjadi raja yang sebenarnya. Maha tinggi Allah Ta'ala. Fata'ala Allah, ya, maha kuasa Allah Ta'ala. Al-malikul haq, yang merupakan raja yang sebenar, pemilik yang sebenar segala-gala tadi. Maknanya Allah Ta'ala mengatur kita, menjadikan kita semua ini, maka kita adalah milik Allah. Nah, segala alam ini juga merupakan milik Allah. Kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Ya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang bersifat rububiyah itu. Sifat pencipta, sifat pemilik, sifat, ya, penguasa di atas segala alamin. Segala alam ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sini, maka maha tinggi Allah. Al-malikul haq, yang merupakan milik segala-galanya, milik yang sebenar. Kita sebut juga Malik Yaumiddin, ya, Allah Ta'ala itu menjadi raja pada hari akhirat. Nah, kalau manusia, itu konsep kepercayaan kita dengan hari akhirat. Allah Ta'ala sebut Malik Yaumiddin, ya, akulah yang akan menjadi raja pada hari akhirat. Di hari akhirat tidak ada siapa nak jadi raja, tak ada siapa nak berani. Bila Tuhan tanya limanil mulkul yaum, siapa nak jadi raja pada hari ini, di hari akhirat, maka tidak ada siapa yang jawab pada hari itu. Hak jadi presiden ke, jadi perdana menteri ke, semua yang ada berkuasa di atas muka bumi ini, di hari akhirat tidak ada mengaku nak jadi raja. Sehingga Allah Ta'ala kata lillahil wahidil qahhar, hanya Allah Ta'ala yang maha esa, yang maha perkasa. La ilaha illahu, ya, tiada Tuhan kecuali dia. La ilaha illahu, la ilah, dari segi uluhiyahnya. Bila kita ni yakin bahawasanya tadi al-malik tu rububiyah. Dari segi rububiyah maknanya Allah Ta'ala kata Allah itulah yang menjadi pemilik yang sebenarnya, ataupun Allah Ta'ala tu yang menjadi penguasa yang sebenarnya, itu adalah rububiyah. Dari segi rububiyah kita dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata la ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah. Ilah ni maknanya uluhiyah, ya, tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang layak diminta tolong. Sama seperti kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila dah sebut semua dah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, cukup dah. Tiga tadi pengakuan kita tu tiga tadi. Maknanya yakin dengan Allah Ta'ala segala apa yang ada ni adalah milik Allah. Yang keduanya, segala yang ada ni adalah pemberian daripada Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Segala apa yang ada ni kepada kita ni adalah diberi oleh Allah Ta'ala. Tuhan dah bagilah. Kemudian yang pertama tu kita sebut Tuhan buat, Tuhan jaga, Tuhan semua. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim tu
Maknanya Tuhan yang bagi kepada kita dengan sifat pemurah dia, dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala tu Tuhan bagi kepada kita. Nah, lalu kita sebut pula Malik Yaumiddin, dialah juga yang akan menjadi penguasa pada hari kebangkitan. Dunia, akhirat pun semua milik dia. Bila dah tahu begitu, bila dah yakin begitu, nak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami sembah, kepadamu lah kami minta tolong. Nah, dah semua dah mengaku dah tadi. Dah mengaku habis dah. Ya, segala apa yang ada ni tidak ada satu pun daripada kita. Nah, daripada jadi kita pun Tuhan. Nah, dok bergerak apa semua dengan sifat Rahman Allah Ta'ala. Dok makan apa semua dengan sifat Rahman Allah Ta'ala. Dok boleh ibadat pun dengan sifat Rahim Allah Ta'ala. Nah, kita semua tu dengan sifat Allah Ta'ala. Di hari akhirat lepas aku mati pun Tuhan ni lah juga nak jadi penguasanya. Apa lagi kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu dah. Dah habis dah semua dah. Dunia akhirat apa semua dah habis dah. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah kami sembah. Kepada engkau lah kami nak minta tolong. Nah, tu kemuncak dia kan. Tu kemuncak dia tuan-tuan. Maknanya dah sebab tu ada cara Allah Ta'ala tu. Cara Allah Ta'ala tu mendidik kita tu macam tu. Yang sebut dulu tentang apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Segala-galanya hak Allah Ta'ala, apa tindakan kita. Nah, tindakan kita itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau lah kami sembah, kepada engkau lah kami minta tolong. Nah, tu. Lalu Allah Ta'ala ajarlah kita pula. Nah, cara macam mana nak minta tolong dengan Allah Ta'ala tu, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim, cara nak minta tolong, nak jadi betul tadi tu, nak jadi betul kita dengan Allah Ta'ala tu, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, pandulah aku, pandulah kami kepada jalan yang betul. Dah nak bagi betul tadi, nak bagi betul iyyaka na'budu pun nak bagi betul tadi tu. Ya? Rububiyah nak bagi betul, uluhiyah nak bagi betul, nak minta panduan daripada Allah Ta'ala. Tak boleh dengan cara lain. Dah sebab tu kita ulang-ulang baca Fatihah tu. Ulang-ulang baca Fatihah tu. Nak bagi rasa kita ni siapa. Ya, kita ni siapa. Kemudian Allah Ta'ala tu siapa. Ya? Baru kita dapat beribadat dengan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik. Baik, sebab itu Allah Ta'ala sebut di sini. Bila Allah Ta'ala sebut tadi, cerita kata manusia duduk sekejap di atas dunia, ya, manusia ni Allah Ta'ala bukan jadi dengan sia-sia, kemudian manusia akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata segala apa yang ada tu milik Allah. Maka Allah Ta'ala kata la ilaha illahu. Kalau begitu jangan ada sebuah hak lain. La ilaha illahu. Kalau begitu la ilaha illahu, tiada sembahan, tiada tempat minta tolong illahu kecuali kepadanya. Kena balik kepada Tuhan. Ya, kenapa? Huwa rabbul arsyil azim, rabbul arsyil karim. Dialah merupakan pemilik arsy yang maha mulia. Ni tuan-tuan. Inilah di antara ayat-ayat yang suka saya sebut pada pagi ini sebagai peringatan kepada kita. Maknanya perjalanan hidup kita hanya sekejap saja. Jangan kita dilalaikan dengan perkara-perkara yang tadi, ya, melalaikan kita sehingga kita lupa kepada tanggungjawab kita, lupa kepada tugas yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Ya, lebih-lebih lagi tuan-tuan, sama jugalah saya nak kaitkan suasana ini. Maknanya kita berjalan, ya, kita bergerak sekejap saja. Tengoklah hari ni dah masuk hari 25. Rasa-rasa baru ya puasa. Kita rasa lah tak? Rasa baru ya puasa ni, ya. Tapi dah masuk hari 25. Maknanya sampailah, kita akan sampai ke kemuncak dia. Sampai kepada raya, kemudian begitulah putaran dia. Kita akan rasa sekejap saja. Apabila kita disibukkan dengan kerja-kerja sebagai khalifah, kerja-kerja sebagai abid, sebagai hamba tadi. Tapi kalau kita lupa kepada kerja-kerja tadi, tanggungjawab tadi, kita akan rasa lama, tak apa, lambat lagi. Kita akan dilalaikan dengan suasana begitu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit ayat yang saya baca pada pagi ini sebagai peringatan saja kepada kita tentang beberapa ayat tadi. Mudah-mudahan kita dapat sedikit suntikan daripada apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tadi. Kadang-kadang kita tak jumpa pun ayat ni nak. Kita baca Quran dah tapi tak jumpa, tak tersentuh pun dengan apa yang Allah Ta'ala sebut tu. Jadi saya cuba bawa kepada tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita kenal siapa kita yang sebenarnya, dan kita mesti kenal siapa Allah Ta'ala yang sebenar.
Allah Ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qala wa fa'ala wa ta'ata wa ibadatan salihah wa'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.